hal-hal pengkomputeran. Okey, maksud kat sini dia gemar, dia suka kerja-kerja yang berkaitan dengan perkomputeran. Okey, kamu tinggal kat sini dan apa yang kita boleh buat kat sini ialah kamu boleh tukarkan ayat itu kepada macam ni kamu cikgu tulis kat sini, lepas tu kamu nanti kamu cuba soalan kedua dan ketiga kamu tengok kat sini macam mana cikgu buat. Okey, kamu lihat kat sini macam mana cikgu tuliskan ayat songsang nombor 1 tu. Contoh kat sini ialah Ahmad. Tengok sini Ahmad meminati Ahmad meminati pelbagai kerjaya. Pelbagai kerjaya yang berkaitan yang berkaitan dengan hal-hal dengan hal-hal pengkomputeran, dengan hal-hal komputeran. Kau tengok dia punya struktur ayat dia. Okay, kamu lihat di sini, di mana kamu lihat kat sini Ahmad meminati. Kamu tulis dia menggunakan, cikgu dah ambil daripada sini. Cikgu bulatkan kat sini, kamu tengok sini. Sekejap Okey, kamu lihat kat sini. Cikgu ambilkan dia punya dia punya jawapan dia kat sini. Okay, cikgu ambil daripada sini kamu tengok sini. Cikgu ambil daripada sini. Okey, Ahmad. Mula-mula Ahmad ni cikgu ambil. Meminati pelbagai kerjaya berkaitan dengan hal-hal pengkomputeran. Lepas tu cikgu tuliskan yang akhir sekali dekat sini lah. Cikgu letak dia punya subjeknya di belakang. Ini Anan. Okay. Jadilah menjadi ayat songsang. Cikgu letakkan subjek di belakang. Okay. Dia punya predikat dia cikgu letakkan di depan. Itulah ayat bersusunan songsang. Okey. Okey, kamu lihat kedua ni. Dia meminati seni reka bentuk grafik. Okey, siapa kamu sebaik-baiknya selagi baik kamu tuliskan jawapan dia dalam kertas jawapan. Bila kamu dah siap, kamu bacakan jawapan kamu. Itu je. Okey, kamu cuba ni, nombor 2 ni nombor 2 ni dia meminati seni reka bentuk grafik. Kamu tukarkan kepada ayat songsang. Kamu letakkan dia punya predikat dia di hadapan. Dia punya subjeknya di belakang. Cikgu. Okey, nak cuba? Kalau seni reka bentuk grafik dia minati. Kamu letakkan yang ni. Kamu letakkan dulu ni, meminati dulu. Meminati. Okey, meminati. Teruskan. Seni reka bentuk grafik dia. Okey, seni reka bentuk grafik dia, betul. Itu dia. Itu ialah ayat songsang.
Kamu letakkan dia punya undang-undang ni sebenarnya. Ayat susunan biasa, dia punya subjek ni berhadapan. Sekarang ni bila kita nak tukarkan kepada ayat songsang, kita letak dia punya subjek dia paling belakang. Itu saja dia punya undang-undang dia. Okey? Okey, siapa nak cuba? Okey, cuba nombor 3 ni. Tak susah sebenarnya. Kamu cuba ni, dia berbelah bagi untuk membuat pilihan. Siapa nak cuba soalan yang ketiga? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan yang nombor 3? Terus jawab nombor 3 tu. Sama macam tadi kan? Sama macam tadi. Dia berbelah bagi untuk membuat pilihan. Berbelah bahagi untuk membuat pilihan dia. Betul. Okay, berbelah bahagi untuk membuat pilihan dia. Betul. Cikgu harap kamu nampak itulah dia daripada ayat susunan biasa kita tukarkan kepada ayat susunan yang bersusunan songsang. Okey, cikgu harap kamu dapat latihan yang pertama ni, okey? Dan kita rujuk pula, kamu tengok sini, soalan yang kedua ni. Praktis yang kedua ialah tulis ayat bersusunan songsang yang terdapat dalam petikan dialog di bawah. Okey, ada lebih kurang 4 ayat yang bersusunan songsang. Yang bersusunan songsang yang berada di dalam ni. Cikgu boleh bantu kamu dulu. Yang pertama kamu lihat kita buat satu-satu dulu. Okey, yang pertama tu ialah kamu lihat kat sini, dia kata tulis ayat. Kamu kena nyatakan ayat yang bertulisan songsang daripada ni. Cikgu bagi contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah ni. Cikgu gariskan sini daripada sini. Daripada sini sampailah di sini. Berasa sungguh rindu akan datuk dan nenek. Cikgu labelkan kat sini. Label kat sini, ini ialah ayat bersusunan songsang. Ini nombor 1. Nombor 1 dapat lah. Okey. Kamu cuba ayat yang nombor 2. Kamu baca jawapan kamu, lepas tu cikgu gariskan. Siapa boleh cuba? Yang kedua. Dia kena nyatakan je. Tak payah nak tukar apa-apa. Dekat manakah ayat yang bersusunan songsang?
Siapa nak cuba? Cikgu tak nampak lah. Kamu lagi baik kamu kena cakap secara lisan kalau cikgu okey, belum ada jawapan daripada kamu Cuba baca, cubalah untuk yang soalan yang kedua je. Apakah ayat yang kedua? Siapa nak cuba ayat yang kedua? Siapa boleh cuba ayat yang kedua? Berbuah lebat agaknya pokok rambutan di seberang sungai. Tak payah, ini kamu tak payah letakkan tanda soal di situ tak payah letakkan. Okey, kamu lihat kat sini, cikgu ambil jawapan daripada kawan kamu. Dia kata kat sini, okey, berbuah lebat. Okey, berbuah lebat ni daripada sini sampai di sini. Okey, ini ialah ayat nombor 2 untuk ayat nombor 2 susunan Songsak. Okey, ayat cikgu labelkan senang ayat bersusunan Songsang. Yang ini adalah ayat yang kedua. Ini ayat kedua Okay. Siapa nak cuba untuk ayat yang ketiga? Ada tak jawapan cikgu kena lihat kat sini? Ada tak jawapan yang lain kamu dah nyatakan ke tidak? Buah lebat, berbuah lebat pokok rambutan di seberang sungai. Ini siapa Atikah tulis Berbuah lebat. Yang tu dia dah tulis tadi yang ni kamu cuba pula yang bawah ni pula yang bawah ni pula. Ayat yang tadi kamu dah buat yang teruskan kepada yang ketiga pula. Apakah ayat? Cikgu. Yes, saya. Boleh saya cuba? Boleh. Cuba silakan. Sungguh hebat imajinasi kamu. Betul. Sungguh hebat imajinasi kamu. Cikgu labelkan dulu. Yang lain-lain tu tak cuba, kamu kena lihat ini adalah ayat susunan apa yang kawan kamu dah nyata ada 3 kat sini. Inilah contoh ayat susunan Songsang cikgu label kat sini nombor 3 pula. Nombor 3 ialah ayat susunan bersusunan Songsang. Yang ni yang ketiga. Teruskan lagi, kita dah satu lagi saja. Nak cuba boleh? Boleh cuba kan? Sekeluar sungguh sedap dan menyelerakan masakan nenek. Betul. Cikgu labelkan kamu punya jawapan kat sini, sungguh sedap dan menyelerakan masakan nenek. Yang betul. Cikgu labelkan kat sini. Ini ialah ayat bersusunan bersusunan Songsang yang keempat. Terima kasih semua cikgu. Daripada apa yang kamu dah nyatakan kepada cikgu, ada 4 jawapan sini Nombor 1, cikgu ulang balik cuba kamu ingat nanti bila kamu ada, kadang-kadang soalan ni macam ni. Kadang-kadang soalan berbeza-beza itulah kita kena faham dia punya paling penting sekali ialah konsep dia. Konsep dia ialah apa dia bersusunan Songsang. Apakah dia ayat bersusunan Songsang. Contoh kat sini kalau rakan-rakan kamu dah memberi 4 ayat bersusunan Songsang di sini. Yang pertama ialah berasa sungguh rindu akan datuk dan nenek saya. Kamu lihat kat sini, datuk dan nenek saya ni, subjek ni diletakkan di belakang. Dan kita pergi kepada soalan yang kedua. Berbuah lebat agaknya pokok rambutan di seberang sungai. Yang ni pun sama juga. Dia punya subjek ni diletakkan di belakang.
Ini adalah ayat bersusunan songsang yang kedua. Manakala yang ketiga pula ialah sungguh hebat imajinasi kamu. Dan sama juga, kamu ialah subjek diletakkan pada pengakhiran. Dan akhir sekali ialah sungguh sedap dan menyelerakan masakan nenek. Kamu lihat kat sini, nenek ini juga diletakkan di belakang. Ini adalah contoh soalan yang bersusunan songsang. Kita dah buat praktis yang kedua. Okey, kita teruskan lagi kepada soalan yang di bawah ni. Soalan di bawah ni, baca petikan di bawah dengan teliti. Dan kenal pasti subjek. Subjek dan predikat bagi setiap ayat yang dihitamkan. Kamu tengok sini, ada beberapa ayat yang telah dihitamkan. Dan kamu kena kenal pasti apakah ayat nombor 1 ni contohnya, apakah dia punya subjek dia dan apakah predikat dia. Cikgu bagi contoh dahulu sebelum kita mulakan membuat latihan praktis yang ketiga ni. Okey, contoh yang pertama, Pak Abu pergi Pak Abu pergi ke pasar untuk membeli barangan keperluan dapur. Cikgu labelkan dulu kat sini. Okey, kamu lihat kat sini Pak Abu. Yang ini dia punya subjek dia, Pak Abu sini. Subjek dia adalah Pak Abu. Pak Abu dia pergi ke mana? Dia pergi ke pasar untuk membeli barangan keperluan. Cikgu dengar beberapa Pak Abu pergi ke pasar. Kamu tengok sini, Pak Abu pergi ke pasar ni ialah dia punya subjek dia. Ini ialah dia punya subjek. Manakala untuk membeli, cikgu labelkan juga kat sini. Sini labelkan untuk membeli barangan keperluan dapur. Okey, ini ialah dia punya predikat dia. Predikat. Predikat tu ialah dia menerangkan subjek. Itu saja maksud dia. Okay, cikgu harap ada sebarang soalan sebelum kita menjawab soalan yang diberikan di bawah ni. Okey, kamu lihat kat sini. Kita cuba, kamu tengok sini, dia kata kenal pastikan subjek dan predikat. Okey. Kita baca yang petikan ni yang bergaris hitam saja. Pihak berkuasa perlu mewajibkan setiap penduduk di kawasan itu supaya itu sentiasa berada di rumah atau kawasan yang dikategorikan selamat. Kamu kena kenal pasti dulu. Kenal pastikan dia punya subjek dulu pada ayat yang ni. Siapa nak mencuba? Pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Kamu tengok sini. Teruskan lagi. Baca terus lagi. Pihak berkuasa, teruskan. Cikgu tunjuk kamu. Pihak berkuasa. Pihak berkuasa Perlu mewajibkan setiap penduduk di kawasan itu. Cukup. Sampai sini. Kamu sini pihak berkuasa. Daripada sini. Ini adalah dia punya subjek dia. Cikgu tulis kat sini dulu senang nanti kamu boleh lihat. Okey. Jawapan dia ialah pihak berkuasa
perlu mewajibkan setiap penduduk di kawasan itu. Ini dah dia punya subjek dia. Okay? Kamu teruskan lagi bacakan dia punya predikat dia. Baca dia punya predikat dia. Sedikit. Kat mana tu cikgu? Yang kat sini, daripada sini, biasa. Sentiasa berada di rumah atau kawasan yang dikategorikan selamat. Betul. Okay, cikgu kat sini. Okay. Sentiasa berada di rumah atau kawasan yang dikategorikan selamat. Itu saja. Ini ialah dia punya predikat. Okay, kamu dah cuba soalan nombor 1, okay. Kita pergi kepada soalan yang kedua, ayat yang ketiga je kamu tengok ni. Perkara ini bertepatan dengan arahan pihak berkuasa China untuk memperluaskan sekatan perjalanan keluar ke atas Wuhan dan 7 lagi bandar. Ini fokuskan kepada dia punya subjek dulu. Perkara ini. Yes, betul. Perkara ini. Cikgu bulatkan sini dulu perkara ini. Okay, perkara ini ialah dia punya subjek dia. Cikgu buat kat sini dulu. Okay. Perkara ini betul. Okay, sila bacakan dia punya predikat dia. Bertepatan dengan arahan pihak berkuasa China untuk memperluas sekatan perjalanan keluar ke atas Wuhan dan 7 lagi bandar. Okey, betul. Cikgu tuliskan dulu sebagai kamu punya rujukan bertepatan dengan arahan pihak berkuasa China untuk memperluas sekatan, memperluaskan sekatan perjalanan keluar ke atas Wuhan dan 7 lagi bandar. Cukup dah. Itu dia punya predikat tu. Kita dah selesai nombor 2. Kita jawabkan yang nombor ketiga. Ketiga, kamu lihat kat sini. Ayat dia kat bawah ni. Melihat perkembangan tu. Melihat perkembangan semasa wabak tersebut. Teruskan lagi. Melihat perkembangan semasa wabak tersebut, semua rakyat di negara ini yang Di ingin negara keluar ini. negara Cukup sini. dinasihatkan Negara. membeli. Okey, cukup. Cukup. Nanti dulu. Kita satu-satu. Okey, daripada sini kamu dah baca tadi daripada melihat ni sampailah di negara ini. Okey, di negara ini ialah dia punya subjek. Cikgu tulis kat sini dulu. Okey, cikgu tulis kat sini melihat perkembangan semasa wabak tersebut, semua
rakyat di negara ini. Okay, itu dia punya. Okay, teruskan baca dia punya predikat ni. Teruskan baca dia punya predikat ni. Siapa boleh tolong kawan kamu bacakan untuk dia punya predikat ni? Saya cikgu. Baca. Sila baca. Yang ingin keluar negara Okay. dinasihatkan memberi keutamaan kepada kesihatan atau menangguhkan perjalanan mereka. Okey, betul. Okey, kita tulis kat sini. Yang ingin keluar negara dinasihatkan. Dinasihatkan memberi keutamaan kepada kesihatan atau menangguhkan perjalanan mereka. Cukuplah. Itu dia punya predikat. Kamu semak kat sini. Kamu semak dekat sini, ini ialah subjek dan ini ialah dia punya predikat dia. Kamu kena pasti bila kamu nak buat soalan macam ni, kamu kena pastikan betul-betul apakah dia punya subjek dia. Bila kamu dah tahu dia punya subjek dia, dan kamu akan tahu dapatlah jawapan untuk predikat. Okey, kita dah selesai untuk soalan yang cikgu rasa soalan yang ketiga ni. Yang ketiga kita dah selesai. Kita jawab lagi kita terus menjawab soalan lagi. Okey, kamu lihat ni berbeza pula. Okey, kamu lihat kat sini. Baca petikan di bawah dengan teliti. Cerakinkan maksudnya kamu kena pisahkan ayat yang dihitamkan. Kamu tengok sini ada ayat dihitam kat sini. Sini ayat ni kamu kena cerakinkan, maksudnya kamu kena pisahkan. Pisahkan ayat tersebut menjadi dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal. Kamu tak bolehlah buat apa ni. Sebab dia soalan macam ni kamu tengok sini. Dia kata menjadi ayat tunggal. Menjadi ayat tunggal. Yang bawah ni semua ialah dikatakan sebagai ayat majmuk. Ini ialah ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang disambungkan menggunakan contohnya kamu tengok sini, cikgu tulis sini, ni ialah ayat majmuk. Okey, cikgu tulis senang cikgu tuliskan dia punya contoh ayat majmuk yang mudah saja. Ibu hendak pergi ke pasar. Ini ialah pertama ayat tunggal. Itu ayat tunggal. Yang kedua, kakak hendak pergi ke pasar. Ini juga ialah ayat tunggal. Lepas tu kamu nak buat ayat majmuk pula. Kita pergi kepada ayat majmuk. Ayat majmuk dia ibu dan kakak hendak pergi ke pasar. Ini pula ialah ayat majmuk. Ayat majmuk. Kamu lihat sini cikgu dia gunakan kat sini Kamu tengok sini ada perkataan yang digunakan, kata hubung dia ialah dan di sini. Dan digunakan di situ. Lepas tu kamu kena pisahlah macam ni. Ini adalah contoh ayat tunggal dan ayat majmuk. Kamu sekarang ni cikgu nak kamu cuba menjawab ayat yang pertama ni. Ayat pertama ni ini adalah ayat majmuk. Kamu jadikan sebagai ayat tunggal. Cikgu dah bagi contoh. Siapa nak cuba silakan Cikgu,
Ya saya. Kesihatan aset penting dalam kehidupan manusia. Kesihatan aset penting dalam kehidupan kehidupan manusia, betul. Apa lagi? Kesihatan menjadi aspek utama dalam kesejahteraan masyarakat. Kesihatan, ya betul. Kesihatan ialah kesihatan kesihatan tadi aset penting kesihatan menjadi aset utama betul. Kesihatan menjadi aspek utama dalam kesejahteraan kesejahteraan masyarakat. Okey, dah cukup lah. Okay, kamu dah buat 2 ayat tunggal daripada ayat majbur yang telah diberikan Okay, lepas tu kamu dekat sini dia dah bagi kat punya, kamu tengok sini bawah ni. Bawah ni kamu tengok sini, ayat kedua ni, gaya hidup masa kini yang serba pantas dan mencabar telah mengakibatkan peningkatan masalah kesihatan yang ketara. Macam mana kamu nak buat ayat tunggal, 2 ayat tunggal di sini? Boleh. Nak cuba ke? Gaya hidup masa kini serba pantas. Okey, tunggu gaya hidup, gaya hidup, teruskan. Gaya hidup Masa kini masa kini, teruskan. serba pantas. Yang serba pantas yang serba pantas. yang serba pantas. Teruskan lagi. Gaya hidup masa kini mencabar Gaya hidup yang kini serba pantas telah mengakibatkan. Kamu teruskan tadi. Telah mengakibatkan. Teruskan tu Kamu ambil sini. Telah mengakibatkan cikgu sambungkan kamu punya ayat kamu tu. Yang pantas telah telah mengakibatkan telah mengakibatkan apa? Telah mengakibatkan peningkatan masalah peningkatan masalah kesihatan yang ketara. Itu untuk ayat tunggal yang pertama. Lepas itu kita cari pula apa pula ayat tunggal yang kedua. Yang tadi kamu gunakan tadi serba pantas. Yang ini kamu gunakan perkataan ni pula, mencabar. Gaya hidup masa kini yang serba mencabar. Okey, jap. Okey, jap. Kamu tengok sini gaya hidup masa kini yang mencabar. Yang mencabar, teruskan. Telah mengakibatkan peningkatan masalah kesihatan yang ketara. Betul. Mengakibatkan peningkatan masalah
kesihatan yang ketara. Betul. Cukup. Kamu tengok sini ada 2 ayat tunggal yang kamu dah tulis. Okey, kita cuba jawab yang ketiga ni. Okey, yang ketiga ni ialah kesihatan tidak hanya melibatkan soal makanan. Okey, tetapi berkait rapat dengan proses gaya hidup. Kat situ ada kata hubung kat situ, kamu tengok situ. Ada kata hubung. Kata hubung tu kamu boleh gugurkan. Kan? Kata hubung tu kamu boleh gugurkan kata hubung tu. Siapa nak cuba? Nak cuba lagi boleh. Okey, cuba. Kesihatan tidak hanya melibatkan soal makanan. Kesihatan, kejap tidak hanya melibatkan soal makanan. Betul. Cukup dah. Titik. Satu lagi. Kesihatan tidak hanya berkait rapat dengan proses gaya hidup. Okey, kesihatan tidak hanya berkait rapat dengan proses gaya hidup tu. Titik. Okey, itu ialah kamu tengok sini perkataan di sini, perkataan di tetapi ni kita gugurkan. Sebab ini ialah kata hubung. Kata hubung ni kata, kalau ada kata hubung tu ialah ayat majmuk di situ. Okey, kita dah menjawab soalan keberapa ni. Kita dah jawab soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey, kita dah jawab soalan keempat dan kita cuba bincang sedikit nanti. Kalau sempat nanti kita balik ke sini. Kita pergi kepada soalan yang lain pula. Okey, kamu lihat kat sini. Okey. Pilih satu daripada soalan di bawah. Soalan di bawah, tulis sebuah karangan. Panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. Kita lihat satu-satu dulu. Okey, ayat yang pertama ni ialah pengangkutan awam merupakan satu daripada kemudahan asas yang perlu disediakan untuk kemudahan rakyat. Dan kita lihat di Malaysia di mana pengangkutan awam ni adalah satu sistem pengangkutan yang memberi perkhidmatan kepada rakyat jelata. Contohnya macam bas, teksi, lepas itu macam kereta api, lepas itu kapal terbang. Itu adalah contoh-contoh kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dan kamu lihat kat sini, cikgu bulatkan dulu dia punya soalan di sini. Kamu lihat kat sini. Dia kata berikan saranan anda tentang usaha-usaha untuk meningkatkan kemudahan pengangkutan awam di Malaysia. Okey, kamu lihat kat sini. Ini ialah dia punya kata kunci dia. Kata kunci dia kat sini. Dan kita boleh labelkan. Kita boleh labelkan dia punya
Sekejap kita boleh labelkan. Okey, kita boleh labelkan di sini. Kamu lihat sini. Ini adalah kehendak. Okey, kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Okey, ini adalah perkara penting sekali, perkara pokok. Pokok yang kamu kena jawab. Okey. Dia punya format ni macam biasa, kamu tahu ini adalah karangan yang berbentuk karangan yang tidak berformat sebenarnya. Karangan karangan keluar pula. Ini adalah karangan yang tidak berformat. Karangan tidak format. Contohnya dia tak ada dia punya format tertentu. Dan apa yang kamu contohnya macam soalan ni kamu kena tulis dia punya dia punya pendahuluan dia. Nombor satu kamu kena tulis dia punya pendahuluan dulu. Pendahuluan dia kamu kena nyatakan bagaimana bagaimana sistem pengangkutan awam di Malaysia. Bagaimana? Kamu kena jelaskan bagaimana, adakah memuaskan ataupun tidak kamu beri pendapat kamu. Lepas itu bila kamu dah terangkan semua tu, kamu kena nyatakanlah berikut kamu kena memperkenalkan ayat-ayat kamu punya isi-isi kamu. Berikut adalah saranan ataupun pendapat pendapat saya adalah pendapat saya. Berikut adalah pendapat saya. Pendapat saya ialah pendapat saya. Berikut pendapat saya tentang usaha-usaha untuk meningkatkan kemudahan pengangkutan awam di negara ini, di negara kita. Lepas tu kamu notah, lepas tu kamu tulislah dia punya isi yang pertama. Isi yang pertama tu, isi ni pasal tempat dia tadi kamu tulis, cikgu nak kamu bagikan pendapat kamu. Ni adalah isi pertama. Siapa boleh berikan isi yang pertama untuk untuk karangan tajuk yang ni kita bincang. Apakah isi dia? Bagaimana kita nak meningkatkan kemudahan pengangkutan awam di negara kita? Apa yang kita perlu lakukan? Siapa boleh bagi cadangan? Siapa boleh bagi cadangan? Bagaimana kita nak meningkatkan kemudahan pengangkutan di Malaysia? Apa yang kita perlu lakukan?
yang kita perlu lakukan dari segi perkhidmatan dia. Contohnya macam kereta api lah apa yang kita kena lakukan. Cikgu, saya ada satu cadangan. Okey, baca cadangan kamu. Kerajaan perlu menetapkan harga tiket yang murah atau mampu dibeli oleh pengguna supaya tidak membebankan pengguna, terutamanya yang berpendapatan rendah. Okey, betul. Okey, itu cadangan yang bagus tu. Okey, kerajaan perlu menetapkan harga tiket harga tiket yang berpatutan harga tiket yang berpatutan. Okey, harga tiket yang berpatutan. Okey, yang berpatutan supaya ramai pengguna dapat menggunakan perkhidmatan menggunakan pengangkutan awam. Betul? Okey, betul lah. Okey, lagi apa lagi yang kedua? Siapa boleh bagi cadangan lagi? Apa lagi cadangan yang boleh dibuat? Yang perlu dilakukan, bagaimana kita nak meningkatkan dia punya mutu dia lah. Siapa boleh baca dia punya jawapan Cikgu, dia? saya ada lagi satu cadangan. Boleh. Cuba baca jawapan kau. Pihak sekolah perlu memberi penerangan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan menggunakan pengangkutan awam seperti dapat mengelakkan kemalangan jalan raya, dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas dan dapat mengurangkan pencemaran udara. Okey, pihak sekolah perlu memberikan penerangan kepada para pelajar. Para pelajar tentang kepentingan menggunakan pengangkutan awam. Cikgu buat cara macam ni pengangkutan awam. Itu dah B lah. Lepas tu kita ada lagi cadangan lain supaya kita dapat apa yang kita perlu lagi yang boleh buat. Segi apa yang kita perlu buat lagi? Kita sebagai pengguna, apa yang kamu rasa yang kita kena pihak kerajaan perlu apa lagi supaya supaya ramai orang lagi menggunakan pengangkutan awam. Apa yang kerajaan perlu buat? Memodernkan sistem pengangkutan awam. Memodernkan memodernkan sistem pengangkutan awam. Okey. Yang C ni kita boleh nyatakan C ialah
Okey, pihak kerajaan perlu meningkatkan mutu mutu sistem pengangkutan awam. Dia kena meningkatkan mutu dia supaya contohnya kekerapan macam kereta api kita kadang kita naik kereta api kadang-kadang kita kena tunggu 1 jam, lambat sangat kan. Dan macam KKMB ni lah macam kita dekat kalau siapa tinggal dekat area dekat kawasan Sungai Buloh ni, masa sebelum PKP tu kan kadang-kadang waktu tak puncak tu kan kita kena tunggu lama. Kita kena kadang-kadang pengguna kena tunggu 1 jam untuk mendapatkan kereta api. Itu pun pihak kerajaan perlu meneliti macam tu lah. Okey, tu dah C. Okey, lepas tu D. Siapa boleh bagi D? Siapa boleh bacakan isi yang terakhir sekali? Bagaimana kita nak meningkatkan kemudahan perkhidmatan awam? Apa yang kita lakukan? Kamu dah nyatakan tentang tentang harga tiket. Lepas tu pihak sekolah kena memberi penerangan, pihak kerajaan. Lagi cikgu dengar tadi ada yang kita boleh macam ni. Ada tadi isi, cikgu boleh pecahkan isi kamu tu. Kamu ada nyatakan tadi dengan menggalakkan pihak kerajaan, contohnya pihak kerajaan perlu mengadakan kempen tentang pengangkutan awam. Bukan saja di sekolah, ianya perlu dilakukan pengangkutan awam. Kempen itu perlu mengadakan kempen tentang secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Menyeluruh. Maksudnya dia kena adakan dalam media massa, dalam surat khabar, lepas tu mungkin dalam media sosial, supaya semua pengguna-pengguna perkhidmatan awam ni mereka akan peka tentang kemudahan pengangkutan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan. Okey, yang ini kita saja cikgu nak apa. Dan yang kamu lihat kat sini, bawah tu kita dah bincangkan tentang pengangkutan awam. Lepas tu kat sini, kamu tengok sini, soalan nombor 2 ni pun sama juga. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak. Yang ni ialah kalangan juga sama juga, kalangan yang tidak berformat. Sama juga format dia, kamu kena nyatakan dalam 4 isi dan 1 pendahuluan dan 1 penutup. Dan akhir sekali, tajuk yang akhir ialah amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Semakin luntur. Sekarang ni kita masyarakat yang bertambah moden, yang bertambah mereka tinggal dalam dunia serba moden ni, di mana amalan berbudi bahasa ni kian luntur, semakin luntur. Dan anda ingin menulis sebuah rencana, kamu nak tulis rencana, apakah langkah-langkah bagi memupuk amalan berbudi bahasa. Bagaimana kita nak pupuk amalan budi bahasa di kalangan masyarakat kita, apa yang kita perlu lakukan. Dan ini kamu nak
nak hantar ke dalam majalah sekolah. Okey. Ini pun adalah karangan yang tidak berformat. Okey. Okey, apa yang cikgu boleh rumuskan pada malam ini cikgu dah bincangkan dengan kamu tentang ada 4 soalan ada 4 soalan yang kita bincangkan. Yang pertama ada beberapa praktis kita buat. Okey, kita lihat kat sini praktis yang ketiga, praktis yang atas ni kita ada buat tak? Okey, jap. Okey, yang ini tadi sampai praktis 1 kamu ingat balik soalan-soalan yang kita bincangkan. Yang pertama ni kita kamu dah tukarkan daripada ayat bersusunan biasa, kamu tukarkan kepada ayat bersusunan songsang. Ni perkara yang pertama kita belajar. Okey, lepas itu kita jawab pula praktis yang kedua, kita kenal pasti apakah ayat bersusunan songsang daripada dialog. Okey, itu nombor 2. Dan nombor 3 kita bincangkan juga, kita kenal pastikan subjek dan predikat. Okey. Lepas itu kita bincangkan juga tentang ayat tunggal dan okey, kita dah kenal pastikan dia punya itu. Yang ini kita belum bincang lagi kita belum bincangkan lagi. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bincangkan lagi tentang frasa nama ini frasa kerja. Dan kita akan buat ada banyak latihan lagi pada minggu depan cikgu akan berkongsi dengan kamu. Dan akhir sekali kita buat kita bincang sedikit tentang tajuk karangan tadi. Okay, cikgu harap semua faham apa yang cikgu dah ajar selama sesi kita pada malam ini selama 1 jam 1 jam. Cikgu mohon kamu teruskan mengulang kaji tingkatan 4 ni supaya nanti bila kamu tingkatan 5 kamu tidak menghadapi masalah untuk menjawab soalan-soalan SPM. Okay, terima kasih semua dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, sama-sama. Okay. Terima kasih cikgu.